Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kita sambung teaching kita di dalam cross product. Now we go to satu teorem kat sini. Teorem ni ada dia ada tiga kat sini. Ada A, B dan C kat sini. Kita highlightkan kepada A dengan B lah. C ni okey je sebenarnya. Cuma dia kepada info lah ya. Info. Vektor itu adalah parallel. Okey, yang A ni adalah kalau kita nak if we are given two vectors, kita nak dapatkan magnitude. Bagi dua vektor ni yang cross ditakrifkan sebagai magnitude U darab magnitude V darab sin theta jika diberi sudut lah ya. So magnitude bagi dua vektor yang kita crosskan is equal to hasil darab magnitude U darab magnitude V darab sin theta jika dia melibatkan sudut. Misalnya macam ni. Yang ni, macam ni kan. Kita diberi magnitude U, kita diberi magnitude V kan. So kalau kita tahu magnitude U, kita boleh cari magnitude V dan kita diberi theta kat sini, maka untuk mendapatkan magnitude U cross V, maka kita boleh gunakan rumus ini. Hubungan inilah ya. So yang ini. So apa gunanya magnitude U cross V? Magnitude U cross V ni, yang ini ni, kita gunakan jika kita nak mendapatkan area of parallelogram. Yang ini maksud dia area ni lah. Area ni. So jadi untuk kita nak untuk mendapatkan area untuk parallelogram, kita ada rumus yang warna merah ni, yang saya kotakkan warna merah ni ya. Area dia adalah magnitude of U cross V itu sendiri. Maksud dia yang A ni, bahagian A ni, ini adalah the area ya, the area of parallelogram yang ini. Okey. So yang C pula, ini adalah info sahaja. Kalau kita buat cross product untuk dua vektor, kita dapat vektor kosong. So kita katakan U dengan V itu adalah parallel. Vektor itu adalah selari lah. So itu adalah info je. So jadi area kat sini saya nak highlightkan, area sini adalah area parallelogram. Tapi kalau kita nak mencari area of triangle, maka kita hanya perlu mendarabkan area A ni dengan 1/2. So separuh daripada A lah. Okey. So ini adalah area for triangle. Area for parallelogram adalah ini A. Kalau triangle 1/2 times A. Ini adalah area of triangle. Okey. Yang ini saya nak highlightkan kat sini, untuk mendapatkan area kat sini, nampak tak? Kita nak cari magnitude bagi dua vektor UV yang kita cross, betul tak? Okey, saya nak ingatkan, ini U is a vector, V is a vector. Kalau tengok diagram, ini kan, U ni, yang ini, U is a vector, is a vector, V adalah vector. Cuma, kadang-kadang, soalan, dia tak bagi vektor. Dia mungkin bagi point. Misalnya macam ni. Dia bagi point sini, katakan P1. Contohnya macam ni. Saya buat tulis sikit. Katakan dekat sini, dia mungkin bagi this point, dia mungkin bagi coordinate P1. Tak tahulah apa kan. Lepas tu dia bagi sini, katakan coordinate P2. Coordinate tau. Dia bagi point tau. Kat sini katakan dia bagi coordinate P3. Mana vektor dia? So tak ada masalah. Kalau nak mencari vektor ni, maksud dia untuk ini kita mencari nak dapatkan vektor dia adalah P1, P2, carilah vektor dia. Cuba ingat balik. Macam mana kita nak mencari vektor P1, P2 kan? Yang ini pun sama juga. Kita nak cari vektor dia, kita akan buat apa? Akan buat P1, P3. Macam tu. Kan? So jadi kalau kita nak mencari dia punya area untuk parallelogram ini, kita akan ikut aturan dia, iaitu yang tadi dia sebut apa? Dia kata macam ni kan, dia kata yang ini U cross V, betul tak?
U cross V, maka kita akan buat A ini adalah magnitude P1 P2 cross P1 P3 macam ni lah. Okey, kita kena tengok situasi apa yang diberi. Kalau dia directly beri vektor U, okey lah. So tapi kalau dia tak beri vektor U, dia beri point, then kita kena buat something lah, kena cari vektor P1 P2 dan juga cari vektor P1 P3 macam ni, then kita crosskan dia. Boleh? So depends pada situation ya. Okay, kita tengok contoh. Our first example, find the area of the, nampak ini triangle tau. So kita tahu hubungan triangle dengan parallelogram adalah 1/2A. So maknanya mula-mula kita kena cari A lah, then kita bahagikan dengan 2, dan kita akan dapat jawapan. Cuma sekarang ni, ini contoh yang saya sebutkan tadi, kita tak nampak vektor. Jadi tapi kita tahu kita boleh dapatkan vektor dia, iaitu dengan membuat P1 P2 cross P1 P3 macam ni ya. So saya buat satu catatan kat sini, better try to sketch it first kan, untuk kita dapat kena pasti kan. Okey, sebab kalau kita sketch macam ni, kita cuba sketch, kita nampak P1 tu kat mana. So normally P1 kat sini kan, lepas tu dia akan trigger satu belah sana, satu belah sini. Alright, so cuma kebiasaannya kalau tak sketch pun tak apa ya, sebab biasanya point-point ni telah pun disusun sebaiknya supaya memudahkan kita. So dia punya center dia punya anchor dia adalah P1. So jadi dia akan pergi P1 P2, lepas tu P1 P3. Jangan terbalik ya, jangan kita buat macam ni, jangan buat kamu nampak ini tengah kan, lepas tu kamu buat macam ni, tengah pula, bukan. Kamu buat macam ni, kamu buat P1 P2, lepas tu kamu crosskan dengan P2 P3. Ini tak boleh. Ini tak boleh lah. So kena hati-hati. Dia kena datang dari punca yang satu. So maksud dia P1 macam ni kan, macam contoh sebelum ni kalau kamu tengok kan, yang macam ni kan, P1 P2 P1 P3, nampak tak? Dia akan anchor dia adalah P1. Jadi kebiasaannya kalau diberi soalan macam ni, the first point ini P1 ini anchor dia. So dia akan, it will goes P1 P2 P1 P3. Nampak tak? P1 P2 ni adalah U, P1 P3 adalah V. So macam tu. Boleh? So macam tu nah. Jadi kalau kita cuba, kita dapatkan dia punya P1 P2 lah, dan dapatkan P1 P3, dan kita dapatkan dia punya magnitude dia. So jadi kalau tengok solution dia, kita akan dapat macam ni lah. Nampak tak? P1 ya, P1 P2 kita dapat apa ni? Kita dapat mana ya? Ni. Ni. Ini adalah P1 P2. Dapat minus 3, minus 2, 2, dan P1 P3 kita dapat minus 2, 2, 3. So macam ni. Once dah dapat, kita dapatkan magnitude dia. So kita kira lah, so maksud dia magnitude dia macam ni kan, ni kan, so maksud dia magnitude dia lah macam ni lah. Maksud dia minus 10 squared plus 5 squared plus minus 10 squared. Ini, so kita dapat jawapan dia lah. Ok, dan jangan lupa bahagikan 2 dan kita dapat jawapan ni lah. Ok, ini adalah triangle. Lepas tu tengok satu contoh lain. Contoh ini, find a vector perpendicular to the plane bla 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 P, Q dan R. Okey, perpendicular ini adalah orthogonal. Ya, cuma ingat semula dalam apa yang saya pernah bincangkan di dalam video sebelum ini. Please remember previous example dalam previous video lah. So maknanya kalau kita nak cari yang yang something yang orthogonal, yang perpendicular, cukup kita mendapatkan cross product for dua vektor. Cukup kita dapatkan cross product untuk dua vektor. So cuma sekarang ni kalau tengok kat sini, vektor ni tak nampak, tetapi sebab dia bagi point, cuma kita kena sedia maklum
kita kena sedia maklum yang if you are given this 3 point, anchor dia adalah P, ya. So dia akan pergi PQ dengan PR, ya. So sebab itu kita buat PQ PR. So macam ni. Okey. So kita ini hanya buat cross product je lah. Dia tak ada area, tak ada apa-apa. Alright. So macam biasalah ya. Yang ni yang ni ya. PQ ni PQ dia. Hasil dia adalah minus 3, 1, minus 7. PR dia adalah minus 5. Oh, dia tak ada I dia kosong. Kosong. So maksud dia macam ni lah. Untuk yang ini, kita dapat minus 3, 1, minus 7. Ini kita dapat 0, minus 5 and minus 5. Kita dapat inilah. Dan apabila kita nak dapatkan cross product dia, yang ini, nak dapatkan cross product dia, yang ini, ini. So jangan lupa kita kena buat yang ini. Ini dah saya bincangkan sebelum ni, macam kita nak buat ya. Jadi finally kita akan dapat jawapan dia sebagai minus 40, minus 15 and 15 dekat sini. Yang ni lah. Yang ni okey. Alright. Again, ini contoh yang sama macam yang atas tu, iaitu to find area of a triangle. Ya, dan kita pakai rumus ni lah ya. Rumus ini itu 1/2A. Cuma A ni dia tak bagi vektor, tapi kita boleh cari vektor. P ni adalah anchor dia. So dia akan cari PQ dengan PR. Jadi dapatkan PQ, dapatkan PR, itu adalah U, itu adalah V. So macam ni lah. Jadi dia dah dia dah siap bagi jawapan dekat sini. Ini adalah dia punya PQ PR dia. PQ PR, kita dapat jawapan dekat sini. Lepas tu dapatkan dia punya magnitude. Ini dapatkan dia punya magnitude. So kita dapat jawapan ni. Ni ya, dapat jawapan ni. Jadi inilah jawapan dia. Okey, habis pasal berkenaan tentang yang itu. Now kita pergi kepada triple product. Okey, apa maksud triple product? So triple product ini, ini kita pernah jumpa sebenarnya. Kita pernah jumpa sebelum ini dalam ortogonal. Ya, dalam ortogonal. Yang ini ya. Ortogonal ini. So jadi dalam kita nak menyelesaikan triple product, iaitu dia ada dot product, ada cross product macam ini. Okey, macam ni. Kita ada satu kaedah yang lain. Ya. Ada satu kaedah yang lain, iaitu kita masukkan semua komponen-komponen vektor tersebut. So maksudnya kita ada U, kita ada V, kita ada W kan. So maksud dia kita nak mencari determinant bagi 3/3. Straight away kita guna yang ini. Cuma dia jadi lebih mudah sebab kalau kita ada all this value is numbers, jadi kita hanya boleh guna calculator je. Set dekat calculator tu matrices 3/3, kirakan satu persatu dan voila, kita dapat jawapan. Right? So yang ini agak mudah lah sebab kita straight away kita boleh dapatkan jawapan. Okay? So ataupun kalau kamu tak nak, or you can do it separately. Buat asing lah, tapi banyak kerja lah. So macam dia, kita buat dulu V cross W yang ada IJK tu kan. Lepas tu kita dotkan dengan U, buat satu persatu. Tapi tak apa, mana-mana pun boleh. Kalau nak mudah, kita plug in aja semua benda ni dan kita tekan calculator, dapat jawapan. So macam tu. Okey, contohnya macam ni. We are given UVW, calculate the skala triple product. So senang aja, kita masukkan nilai. Kan kita ada 3, negatif 2, negatif 5 kan. Ada 1, 4, negatif 4 dan 3, 2 kan. Kosong dia tak ada. Dia kosong 3, 2 kat sini. So kita masukkan sahaja dekat sini. Masukkan je lah. Masukkan, tekan calculator, kita dapat jawapan 49. Okay, ini adalah triple product, which is a bit easier lah kat sini. Senang sikit lah.
Dan yang terakhir sekali adalah saya terangkan sebelum kita masuk kepada chapter yang subtopik yang lain adalah beberapa properties bagi triple product. Ya. So beberapa properties untuk triple product. So jadi kamu boleh lihatlah ya, lihat sini dia punya beberapa aturan dia, susunan dia, macam mana kita boleh kita nak sebab yang ini untuk properties ni dia punya soalan ni kamu boleh lihat tutorial ya. So macam mana kita nak play around dengan benda ni. Cuma dekat sini saya tak bincang lah. Saya terangkan dia punya properties. Nanti dalam tutorial kita ada beberapa soalan yang membincangkan pasal benda-benda macam ni. Okay. So saya rasa sampai sini dulu untuk video kali ini. Kita akan sambung dalam video yang akan datang bagi subtopik yang lain.